Nak tahu iman kita tahap mana, bila Allah uji, apa benda mula-mula kita cari. Berapa ramai orang bila diuji, handphone dulu mula-mula, update status, hantar WhatsApp call. Sepatutnya sifat kita ini, kita ambil semoga peristiwa yang berlaku pada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah jadi sebahagian daripada benchmark untuk kita tiru. Bukan senang ini ceritalah, boleh sembang, boleh cerita, tapi kita cubalah semampu mungkin. Lepas ni kalau kita rasa nak mengamuk, nak marah, nak stres, ingat cerita ni. Allah Ta'ala uji. Satu ketika perompak masuklah rumah dia. Ketika tu dia tak ada kat rumah. Perompak ni selalu dia akan rompak rumah-rumah orang kaya, rumah-orang yang berpotensi. Dalam bahasa rompakan dipanggil tiger hunt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah bagi satu ruang peluang daripada kehidupan dunia ni untuk kita meneruskan ketaatan kepada Allah. Antara nikmat yang cukup besar ialah dapat duduk dalam majlis untuk membesarkan Allah, menunaikan perintah daripada perintah Allah. Pasti sampai satu saat dan ketika kita akan balik tinggalkan dunia ni. Siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, raja, rakyat, orang biasa, orang kenamaan, sampai ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Seluruh daripada apa yang Allah ciptakan atas dunia ni akan dibinasakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah dengan kemuliaan dan keagungannya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Saya minta maaf dekat perempuan sekalian, sikit kesalahfahaman. Saya sampai kat Gombak tadi. Saya ada kuliah Zuhur di syarikat kawan saya di Gombak. Jadi saya tengok eloklah, kata kuliah Mustaqim ni live. Saya pun, dia pun setting tempat dia, office dia nak buat live ni. Saya pun sampai setting live semua Syiah. Saya tengok page masjid, apa saya tak jadi admin ni. Kalau saya tak jadi admin, takkan live guna page saya. Saya call ustaz. Call ustaz, dia kata, ustaz live dekat masjid ni. Semua perempuan semua dah tunggu dah ni. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah di Gombak. Kalau dekat Negeri Sembilan, syahid. Jadi Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan tu. Nak minta izin sikit lah dekat perempuan sekalian, sebab kita mula pun lambat sikit. Boleh kita anjak sikit. Kita anjak sikit boleh nah. Ada urusan lain tak apalah. Kalau siapa-siapa ada urusan lain, boleh meneruskan urusan masing-masing. Kalau tak, kita selesaikan sampai selesailah apa yang kita nak bincangkan pada hari ni. Dan masih lagi insya-Allah kita nak sambung kitab Safinatun Nikah.
As-Safinatun Nikah. Tapi hari ini kita akan masuk dalam bab berkenaan dengan walimatul uruth. Dan walimatul uruth, ni cerita dia bukan hanya untuk orang yang nak menikah. Hakikatnya walimatul uruth ni untuk semua. Setiap orang dia kena memahami apa keadaan kehendak walimatul uruth di dalam syariat Islam. Ramai orang menganggap walimatul uruth ni benda kecil dan bukan sebahagian daripada sunnah. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Sedangkan Nabi SAW cukup menekankan dalam bab walimatul uruth. Walimatul uruth ni siapa kena buat? Ramai orang senang cerita, kata tak apalah, nikah dulu nanti buat, lah kali tak buat-buat. Sedangkan dalam kita akan baca hadis, tuan-tuan kalau ada kitab Safinatun Nikah, tuan-tuan buka pada muka surat 82. InsyaAllah tuan-tuan, kalau perempuan siapa yang belum ada kitab ni, ada saya sikit lagi dekat sahabat saya dekat luar tu. Nanti insyaAllah selesai daripada kuliah boleh perempuan tengok, dapatkan insyaAllah. Hadis yang pertama yang diletakkan oleh pengarang kitab ni daripada bab walimatul uruth pada muka surat 82. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn al-Auf radhiyallahu ta'ala anhu athari safratin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, satu orang sahabat Nabi yang kaya. Peristiwa ni berlaku di kota Madinah ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang-orang Mekah, yakni para sahabat, orang muhajirin, meninggalkan harta-harta mereka. Ada yang keluar selai sepinggang, ada yang kaya langsung tak bawa harta dia, ada yang sempat bawa sebahagian yang ada pada diri dia. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu antara sahabat yang sampai di kota Madinah tapi masih memiliki kekayaan, dia dan bawa harta-harta dia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu satu orang sahabat yang cukup kaya, tapi bila berhijrah dia tak sempat nak buat apa pun. Nabi persaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan satu orang sahabat Ansar yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' baru masuk Islam, tetapi kefahaman agama yang ada pada dia cukup hebat. Sebab tu kadang-kadang kita kata mu'allaf ni lagi dahsyat dia punya amalan agama pada orang hak daripada lahir Islam. Hak daripada lahir Islam selalu kadang-kadang dia solat dia rasa beban, ya Allah, baru lepas sembahyang, baru lepas sembahyang. Tapi kadang-kadang mu'allaf ni dia tunggu waktu solat dan keadaan dia angkat takbir menangis dia doa menangis dia. Kita hak Islam lama dah doa nak menangis, paksa teruk tak menangis juga. Bangun tahajud bukan air mata keluar, dengar doa air liur turun, tidur masa tahajud. Ini saya lah, tengah tahajud mengantuk bangun, ya Allah, sembahyang tuhuyuh hayang sembahyang. Mula surah lain, ending surah lain. Dan baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa ujung. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Isteri kat belakang abang, lakum dinukum tak main pun. Lakum dinukum tak main-main. Sebab mengantuk kadang bacaan daripada surah Al-Mulk mula ending surah Sajdah pun ada. Sebab apa? Kita kadang-kadang tak ada perasaan seperti mana orang-orang yang fresh dalam agama. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' masuk saja Islam, diceritakan kepada dia tentang perjuangan pengorbanan dalam agama, menginfakkan harta di jalan Allah. Ketika disatu dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia kata, wahai Abdurrahman, harta yang aku ada ni, dia orang kaya, harta yang aku ada ni separuh kalau kamu nak, kamu ambil. Tuan-tuan ada duit dalam, perempuan ada duit dalam bank, contoh 100,000. Tiba-tiba ada satu orang kawan kita masuk Islam, muflis, kena buang keluarga. Kita pun kata kat dia, itulah alhamdulillah dalam bank ada 100,000, awak nak main nombor akaun 50,000 saya nak bagi. Tuan-tuan tergamak lah. Hui, jangan buat pasal RM50 pun menggetar tangan nak bagi. Itu pun tanya ni bila nak bayar. Tu dia punya tanya bila nak bayar, seminggu. Sebab apa? Kita kadang-kadang ada lagi perasaan.
Ni tak lepas lagi dunia. Walaupun dah nak meninggal dah ni, dah nak meninggal dunia, dah dekat hujung dah ni. Kalau Allah zahirkan masa hidup kita ni, hujung ending dia bila? Allah Akbar. Tapi dunia tak tahu, ada satu orang ulama nama dia Muhammad bin Munkadir, bisa dengar kot. Syekh Muhammad bin Munkadir ni satu orang tabi'inul jalil, didatangi oleh satu orang pelajar dia tanya, "Syekh, saya nak tanya Syekh ni, saya ni ahli dunia ke ahli akhirat?" Perempuan pernah terfikir tak? Kita ni, saya sendiri ni, kita ni ahli dunia ke ahli akhirat? Kita nak jawab pun tak berani. Wallahi saya duduk depan ni, konon baca hadis semua ni, saya pun tak berani nak kata saya ahli akhirat. Syekh Al-Imam Muhammad bin Munkadir kata, kamu tanya aku soalan yang aku pun tak berani nak jawab, aku ni pada kedudukan yang mana. Tapi kerana kamu tanya, aku akan jawab juga. Ada satu penanda aras. Kalau kamu nak tahu kamu ahli akhirat ke ahli dunia. Lepas ni kita guna penanda aras ni, nak tahu kita ahli akhirat ke ahli dunia. Seandainya satu orang datang pada kamu, kata Syekh Muhammad bin Munkadir, dan hadiahkan kamu satu perkara, lantas kamu menerima hadiah tadi, kamu gembira. Itu biasa, orang yang terima hadiah gembira. Tak lama lepas tu, lelaki tu pun pergi, datang pula orang lain pada kamu, meminta sesuatu daripada kamu. Lantas kamu cuma ada benda tu je kat tangan, kamu pun bagi benda tu yang dihadiahkan kepada kamu tadi kepada orang yang minta. Kata Syekh, seandainya kamu menerima, lebih kamu gembira daripada kamu memberi tadi, maka kamu masih ahli dunia. Tetapi seandainya tak kala kamu memberi, lebih kamu gembira daripada kamu menerima, kamu ahli akhirat. Kita selalu masa nak bagi ke masa nak terima lagi syok? Terima, saya sendiri pun. Kita terima syok masa bagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi tabung lalu, Ustaz Zafar tabung tak lalu. Nak bubuh tu, nak bubuh tu. Kadang-kadang duk kira, tengok belek, buat calculation, kita tekan calculator pula, bajet. Berkira, saya sendirilah, kita berkira dengan Allah yang tak pernah berkira dengan kita. Allah tak pernah berkira dengan kita. Dulu kita nak kahwin, Allah bagi kahwin. Lepas tu kita nak anak, Allah bagi anak. Kita nak Allah bagi rumah, Allah bagi itu, Allah bagi ini. Allah tak berkira. Tapi hari ni ramai di antara umatnya berkira dengan Allah. Bila Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dibentangkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Rabi', separuh harta dia, tuan-tuan, apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kata, wahai Sa'ad, tak perlu, aku tak perlukan harta tu. Kata Sayyidina Sa'ad bin Rabi' lagi, wahai Abdurrahman, ini isteri aku. Mana kamu nak, akan ku ceraikan dan bagi pada kamu. Tuan-tuan, bab duit boleh sembang, bab bini jangan cari pasal. Tuan-tuan bayangkan macam tu keadaan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Kalau kita fikir ni tak masuk akal ni, tak masuk akal. Tapi itu keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Sayyidina Sa'ad, kata Abdurrahman bin Auf, wahai Sa'ad, aku tak perlukan isteri, aku tak perlukan duit kamu cuma tunjukkan aku di mana pasar, aina suq, pasar mana pasar. Dia nak buat apa? Niaga. Abdurrahman bin Auf pun pergi pasar. Tuan-tuan, di pasar dia mula berniaga. Ketika itulah berlaku peristiwa dalam hadis yang kita baca ni. Satu hari Nabi pergi pasar, Nabi nampak safratin athar. Dia pernah ada kuning-kuning kat muka dia. Ada kekuningan pada wajah dia. Biasa dulu orang Arab, kalau ada kuning-kuning kat muka, maksud dia baru lepas nikah. Kita orang Melayu tak buat benda tu. Orang Melayu malam putih bedak sejuk, bertempek-tempek bedak sejuk. Anak nak pergi sekolah pun zaman lah tak kot. Zaman dulu, saya ingat mak saya kalau nak pergi sekolah dulu, dia tempek bedak setebal-tebal yang kat muka, penuh. Kita pun tak tahu, kawan tengok dah macam Sami lah, nandek 3. Tuan-tuan, Nabi tanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ma hadha, apa benda ni? Hak kuning-kuning kat muka kamu ni, apa ni? Maka qala inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nuwatin min dhahabin. Kata Sayyidina Abdurrahman, aku baru saja menikah seorang perempuan dengan mahar sesuatu yang bernilai 5 dirham perak. Kata ulama dalam kitab tafsir,
Subul Salam daripada Syarah Bulughul Maram dalam bab Walimatul Uruf. Dan bahkan sebahagian riwayat menyebut Nabi tanya, wahai Abdul Rahman, kamu menikah? Mahar apa? Kata Abdul Rahman bin Auf, emas. Baru berniaga. Boleh menikah, boleh bagi mahar emas. Sebab tu sebahagian sahabat kata Abdul Rahman bin Auf ni, kalau dia pegang batu, batu tukar jadi emas. Bukan dia ahli magic, tapi dia apa? Dia pandai berniaga. Apa benda pun bagi kat dia, insya-Allah benda tu boleh dia berniaga. Dia pandai berniaga. Ada orang macam tu. Ada orang dia tak erti. Dan kalau bagi kat dia benda tu, kalau bagi karipap kat dia suruh dia berniaga, insya-Allah karipap tu balik jadi karipap juga. Ada orang bagi karipap tu tukar jadi duit. Sebab dia pandai berniaga. Untuk ini keadaan. Maka Nabi SAW kata apa? Barakallahu laka awlim walau bisyatin, muttafaqun alaih. Maka Nabi kata, semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi kata, hang kahwin lah, takkan langsung tak buat walimah, buatlah sikit seekor kambing pun jadilah. Maksudnya jangan senyap sunyi. Walimatul urus ni isytihar, anak kita menikah, buat walimah. Kalau tak boleh buat hari itu, tak apa, tunda sat pun tak apa. Ada kemampuan, walaupun seekor kambing. Kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Hayatul Sahabah, ataupun tuan-tuan perempuan buka dalam kitab Rahiq Maktum, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika umur dia 25 tahun, telah sampai berita kepada dia Sayyidatuna Fatimah Zahra sekarang ni dah sampai pada umur yang boleh dilamar. Sayyidina Ali ni ada sifat malu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ni membesar dalam rumah Nabi SAW. Abu Talib bagi kepercayaan untuk Nabi, jaga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila umur Sayyidina Ali 25 tahun, datang kepada Sayyidina Ali berita yang Fatimah Zahra telah sampai pada umur 20 tahun dan dia dah boleh dilamar. Ramai sahabat yang cuba melamar Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, tapi tak diterima oleh Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri. Jumpa Nabi SAW, duduk depan Nabi, tapi senyap, tak kata apa. Ada orang macam tu, dia main nak nikah dengan anak kita, masuklah rumah, duduk senyap, 3 cawan teh dah dia balon. Tengah panas dia hirup selamba, panas tu pun hilang. Takutnya pasal nak cerita hasrat ni, nak masuk meminang anak kita ni. Sayyidina Ali bila duduk sengak depan Nabi, Nabi cuba teka. Nabi kata, wahai Ali, dah masuk apa kau datang ni? Sayyidina Ali tak jawab, senyap 3 kali. Lepas tu Nabi kata, wahai Ali, apa kau ajak untuk melamar Sayyidatuna Fatimah? Maka kata Sayyidina Ali, benar wahai Rasulullah. Nabi tanya, wahai Ali, apa mahar yang kamu ada? Hak ni tuan-tuan perempuan kena tanya ni. Nak set boleh, tapi jangan sampai perkara yang kita set tu di luar kemampuan, sehingga kan bakal yang kita letakkan syarat untuk bakal suami anak kita nanti dia terbeban. Berapa ramai orang yang stres, depression, buat loan sebab nak nikah. Buat loan, belum nikah lagi, hutang dah keliling pinggang, buat loan nak nikah, teruk sangat dah. Macam mana kehidupan akan berlaku lepas pada tu? Mula belum loan kereta lagi, belum loan rumah lagi, loan nikah, kena bayar loan nikah bini dia. Tuan-tuan, Nabi tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang kamu ada untuk dijadikan mahar? Sayyidina Ali senyap. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, aku ni mana ada apa? Sayyidina Ali miskin. Nabi tanya, wahai Ali, mana baju besi yang dulu aku hadiahkan kepada kamu, yang ni untuk pergi perang? Sayyidina Ali kata, ada. Kalau macam tu wahai Ali, aku nikahkan kamu dengan mahar baju besi tersebut. Tuan-tuan, harga baju besi itu 400 dirham. 1 dirham 74 ringgit. Kali sendiri berapa mahar perkahwinan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan Sayyidina Ali tak ada duit nak buat walimatul urus. Bila menikah dengan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, orang Muhajirin, orang Ansar dapat tahu perkahwinan ni, sebaik-baik lelaki dengan sebaik-baik wanita, mereka pakat tolong bantu, tuan-tuan. Mereka pakat tolong bantu. Ada yang bagi tepung, tak banyak. Walimatul urus Sayyidina Ali dengan 3 kilo tepung. Masak 3 kilo tepung tu,
maka dia buat juga jamuan walimatul urus. Kerana apa? Kerana mereka nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sikit pun tak apa. Yang penting hidup sunnah ni. Man ahya sunnati, siapa yang hidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, dia sayang pada aku. Wa man ahabbani, siapa sayang pada aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku dalam syurga. Nabi sebut dalam hadis yang lain, man tamassaka bi sunnati, siapa yang berpegang teguh pada sunnahku. Di saat orang tinggalkan sunnah ni, orang tak mau amalkan sunnah ni, man tamassaka bi sunnati min fasadi ummati, dalam keadaan fasadnya umat aku, falahu ajru syahid, untuk dia 100 pahala syahid. Dalam hadis yang seterusnya kita baca, masih lagi dalam keadaan kewajipan menghadiri jemputan walimatul urus, melainkan jika ada keuzuran. Orang selalu sambil lewa dengan jemputan, dan tak apalah, free, mai tak apa, tak mai pun tak apa. Kita kata insya-Allah, dalam keadaan hati kata tak mau mai. InsyaAllah tu maksud dia nak mai kan? InsyaAllah tu maksud dia nak mai. Bila orang tanya jemput mana kenduri kad mana dah bagi, InsyaAllah, dalam hati 90% tak mau mai. Dia ni problem. Kalau aku mai pun sekali dia nak menunjuk itu, nak menunjuk ni, nak compare pula dia punya nikah anak dia dengan nikah anak aku. Oh, dia jadi jam. Kepala kita fikir macam-macam. Nabi SAW sebut, an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Amr sebut, anna Rasulullah SAW qala, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kamu dijemput untuk menghadiri kenduri, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut. Nabi kata orang jemput, mai. Kalau memang tak boleh mai, bagi tahu saya tak dapat hadir sebab sekian-sekian. Jelaskan kepada dia, kerana ini akan mengurangkan bebanan dia, sebab dia akan siapkan keperluan untuk kehadiran kita. Kita buat kenduri, kadang-kadang kita nak jemput 500 orang, kadang-kadang kita nak jemput 1000 orang. Tiba-tiba hak 500 orang jemput semua kata insya-Allah. Hari kejadian ada hak PPD, Genting Highland, dan memang dia tak mai pun. Jadi Nabi kata bila dijemput datang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a laha aghniya wa yutrakul fuqara wa man taraka ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasuluh. Sayyidina Abu Hurairah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan untuk walimah yang hanya orang-orang kaya saja dijemput, sedangkan orang-orang miskin diketepikan. Barang siapa yang tidak memenuhi jemputan kenduri, sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasul. Siapa tak mai kenduri dijemput, mengingkari Allah dan Rasul. Hak ni maksudnya tanpa sebarang keuzuran, memang saja-saja tak mau mai. Kita bila dijemput, kita mailah dalam keadaan niat kita untuk menghubungkan silaturahim. Dan kadang-kadang kita nak buat kenduri ni, ada jiran-jiran kita yang memang mungkin ada masalah dengan kita, ada masalah sikit dengan kita, kita pun kata skip lah rumah dia, padahal satu taman. Nabi SAW suruh jemput semua kerana hubungan silaturahim ni lebih penting. Walimatul urus sepatutnya membentuk hubungan silaturahim. Kita orang Melayu tak macam orang India, tak macam orang Pakistan. Mereka ni jenis terus terang. Kalau bergaduh. Cakap orang Melayu jenis simpan. Dia simpan, dia senyap, dalam tak berhati. Hak ni cukup bahaya. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis yang lain, doa satu orang Islam bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudara dia yang Islam tak tahu tentang doa tu. Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat dekat kepala dia. Malaikat tu akan mengaminkan, malaikat tu akan kata amin. Apa yang diminta oleh kamu kepada saudara kamu, semoga Allah bagi benda yang sama pada kamu. Sebab tu kalau kita tak puas hati, sakit hati dengan siapa pun, angkat tangan doa kebaikan untuk dia, dan jangan doa keburukan. Dan pernah satu hari Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni satu orang tabi'in, hidup dia setelah kewafatan Nabi, dia tak sempat jumpa Nabi.
Dia hidup sezaman dengan salah satu imam yang terkenal dalam takwil mimpi, Al-Imam Ibn Sirin. Puan-puan kalau mampu ingat nama-nama tabi'in ni, sebab kisah-kisah mereka cukup hebat, sepatutnya kita cuba ambil iktibar. Imam Ibn Sirin ni ahli dalam takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri pula ahli dalam fiqh. Bab fiqh rujukan selalu Imam Hasan Al-Basri. Kalau bab masalah takwil mimpi, selalu Imam Ibn Sirin. Pernah satu ketika Imam Ibn Sirin pada bulan Ramadan tangan dia terluka. Bila tangan dia terluka, dia buat keputusan untuk tak puasa pada hari itu. Kerana dia pegang dalil dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pengecualian berpuasa kepada orang yang uzur, yang sakit. Jadi berita tentang Al-Imam Ibn Sirin tak puasa sebab jari dia kena luka sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Sehingga Imam Hasan Al-Basri kata, sebab jari luka tak puasa, macam mana ijtihad yang dipegang ayat Quran ni? Imam Hasan Al-Basri mula sangka buruk dengan Imam Ibn Sirin. Dan dia tak setuju dengan pandangan tadi, menyebabkan akhirnya dia tak mau jumpa, dia tak mau tegur, dia tak mau langsung berurusan dengan Imam Ibn Sirin. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita renung kehidupan kita, saya sendirilah, sepanjang kita ada kawan-kawan yang mungkin kita tersalah faham dengan dia, sebenarnya berapa banyak jalan-jalan yang Allah buka di depan kita supaya kita satukan balik silaturahim tu, dan kita abaikan, kita tak mau. Hasan Al-Basri Allah bagi mimpi kat dia, satu mimpi yang dia tak faham, dan mimpi tu ulang-ulang kali. Apa mimpi tu? Dia mimpi dia duduk di tengah-tengah kandang, dalam satu kandang, tak pakai baju belah atas, daripada pusat ke atas tak pakai baju, duduk tegak pegang tongkat. Setiap malam mimpi dengan mimpi yang sama, dan dia tak faham apa makna mimpi tu. Yang dia tahu di Madinah ni ada seorang yang paling faham takwil mimpi. Siapa dia? Imam Ibn Sirin. Tapi dia ada masalah dengan Ibn Sirin. Dia ada masalah hari tu, ijtihad hari tu, dia tak mau jumpa. Tetapi benda dia duk main, benda ni duk ulang, benda menyebabkan akhirnya dia, aku kena tahu juga apa makna mimpi ni, seolah-olah satu petunjuk daripada Allah. Tapi kerana dia ada masalah dengan Ibn Sirin, akhirnya dia kata dekat pelajar dia, minta tolong boleh tak? Kamu tolong jumpa dengan Imam Ibn Sirin, beritahu kat Imam Ibn Sirin ada seorang lelaki mimpi macam ni. Jangan kata aku, jangan kata aku. Pelajar tadi pun masya-Allah bagus, guru suruh betul benda lah. Dia pun pergi sampai dekat Imam Ibn Sirin, dia pun cerita kat Imam Ibn Sirin tentang mimpi Imam Hasan Al-Basri tadi. Tapi dia tak sebut nama Imam Hasan Al-Basri. Imam Ibn Sirin kata apa? Macam ni lah, kamu balik, kamu beritahu dekat Imam Hasan Al-Basri, kalau dia nak tahu takwil mimpi ni, suruh dia sendiri mai jumpa aku. Kalau dia mimpi, jangan kata orang lain mimpi, suruh dia mai kalau nak tahu. Tuan-tuan, terkejut pelajar tadi, berlari jumpa Imam Hasan Al-Basri, cerita dengan Imam Hasan Al-Basri apa yang berlaku, apa perkataan Imam Ibn Sirin. Imam Hasan Al-Basri pun dengar terkejut, macam mana dia boleh tahu aku yang mimpi ni? Tuan-tuan, ini hikmah. Akhirnya dia tekan hati perasaannya. Sebab tu kita ni kena tekan hati perasaan banyaklah kehidupan dunia ni. Kerana sakit hati, sakit perasaan yang kita tekan dalam dunia ni, hak ni kita akan tengok betapa besar ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Sehingga kata ulama, di akhirat nanti kita akan kata, ya Allah, kalaulah dulu atas dunia apa yang aku minta langsung kau tak bagi, kau bagi ke akhirat kan bagus. Sebab atas dunia ni kita duk minta. Ya Allah bagilah Allah, ya Allah aku nak, ya Allah tolonglah bagi. Allah tak bagi. Rasa macam doa tak dimakbul pula. Imam Hasan Al-Basri tekan hati dia, dia berjalan, dia pergi rumah Imam Ibn Sirin. Sampai dekat depan rumah Imam Ibn Sirin, Imam Ibn Sirin pun sambut dia dekat depan pintu, ahlan wa sahlan, marhaban. Mereka bersalaman, mereka berpelukan, gugur dosa, mula berputik balik cinta, hilang balik rasa permusuhan. Sebab tu kalau kita rasa tak puas hati dengan orang, kita dengar-dengar cerita tu daripada orang lain, pergilah jumpa. Orang jemput kenduri, pergilah. Kita tak puas hati dengan dia, jemput, pergilah dia main kenduri.
dalam keadaan dia mai, kita jumpa dia makan makanan, duduk dalam majlis kita duduk sembang-sembang dengan dia, akan berputik balik cinta, lupakan perkara-perkara yang dulu. Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, maafkanlah kesalahan yang orang buat pada kamu. Wal yasfahu, dan lupakanlah kesalahan tu. Wallahu yuhibbul, dan tidaklah kamu suka seandainya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan, Imam Ibn Sirin pun duduk dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pun tanya, wahai Ibn Sirin, apa takwil mimpi tu? Kata Imam Ibn Sirin, sesungguhnya kamu duduk dalam kandang, itu menunjukkan kezuhudannya kamu. Khalifah menawarkan kamu jawatan dan keduniaan, semua kamu tolak. Kemudian kamu tak pakai baju, duduk tegak itu bermaksud betapa kamu tetap dan tegas dalam hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan kamu tak pakai baju, nampak dada kamu, menunjukkan bahawa kelapangan dada kamu dalam memaafkan orang, dalam menerima pendapat orang. Ini sifat kamu, wahai Ibn Sirin, wahai Hasan Al-Basri. Tu Hasan Al-Basri kata, itulah aku pelik, wahai Imam Ibn Sirin, macam mana kamu boleh tahu yang mimpi tu aku, sedangkan pelajar aku tadi tak beritahu. Aku pertama kali dengar mimpi ni daripada dia. Aku fikir di kota Madinah ni tak ada orang yang lebih layak untuk bermimpi seperti ni lebih daripada kamu, wahai Ibn Sirin. Kamu tengok tak betapa walaupun orang benci kita, masih kita letak sangkaan yang baik. Ini akhlak dalam Islam. Sebab tu untuk hubungkan silaturahim, ini antara sunnah Nabi. Buat walimatul urus, buat majlis-majlis. Ada setengah orang zaman sekarang ni kata apa? Ini buat majlis tahlil bid'ah, likulli bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Senang dia letak bid'ah, majlis tahlil. Sedangkan dalam majlis tahlil ni betapa hubungan silaturahim kita diikat. Betapa dalam majlis tu orang ramai datang dalam keadaan bukan hanya menghadiahkan zikir, menghadiahkan tahlil, tetapi ketika tu hubungan antara orang yang masih hidup dengan keluarga orang yang telah mati berhubung rapat. Suatu ulama-ulama kita bila buat satu perkara, satu amalan, ada hikmah di sebaliknya. Tiba-tiba mai orang-orang baru, orang kata, oh ni tak boleh, ni salah, Nabi tak buat, jangan buat. Sedangkan Nabi ialah orang yang antara paling kerap buat majlis-majlis di rumah Nabi. Bahkan Nabi ialah orang yang paling kerap jamu makan pada orang. So jangan senang untuk tolak benda-benda macam ni. Dan dalam satu hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni hadis yang terakhir ni dalam bab ni. Hadis bab wajibatul urus ni, sahabat saya letak sikit je hadis. Hadis berkenaan mengucapkan doa untuk pengantin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a al-insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rawahu al-Ahmad wa ghairuhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan tahniah serta mendoakan pengantin, maka baginda akan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Dan barakallahu lak, dan semoga Allah memberkati kamu. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberkati kalian berdua. Kata kalian berdua, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah menyatukan di antara kalian dengan kebaikan. Ini doa kalau mampu hafal bahasa Arab, kalau tak mampu sebut bahasa Melayu. Sebab tu apa orang Arab tu, tak ingat saya nama dia apa, Maher Zain ke apa, lagu tu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ni doa. Jadi budak-budak kita dah hafal, anak muda kita dah hafal lah, tapi tak tahu nak baca bila. Bacalah kereta sambil menari. Bila pergi majlis kahwin, patut ni hak dia duduk baca, hak ni yang dia duduk bagi sambil salam tu, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Ini patut doa. Hak yang bestnya pengantin hak terima pun sama-sama, dia pun tak faham apa benda ni.
Jadi dalam masa yang sama boleh beritahu dalam bahasa Melayu, semoga Allah memberkati kalian berdua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kalian dengan kebaikan. Doa. Nabi doakan perkara ni setiap kali Nabi bertemu dengan pasangan baru kahwin. Kerana apa? Keberkatan tu paling penting dalam rumah tangga. Bukan kekayaan, bukan kereta, bukan rumah, bukan duit. Keberkatan tu benda paling penting. Berkat ada, rumah tangga tu akan bahagia insya-Allah. Tak ada rumah tangga yang terlepas daripada pergaduhan, tak ada. Rumah tangga Nabi dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dengan isteri-isteri Nabi yang lain biasa bergaduh. Bukan bergaduh maksudnya ada isu, ada hal. Sebab tu turun ayat daripada surah At-Tahrim ayat 1 sebab cemburunya isteri-isteri Nabi. Dan Allah Taala sebut ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa nama ayat pertama surah At-Tahrim ingat tak? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, apakah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada kamu? Apakah maksud kamu ialah hanya untuk mencari redha isteri kamu? Sedangkan redha Allah itulah perkara yang paling penting. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi pun ada kadang-kadang ada isu, kadang-kadang ada, sebab Allah buat benda ni supaya kita ambil iktibar. Ini jalan setiap rumah tangga kena lalu. Mesti ada masa pahit, mesti ada masa manis. Kadang-kadang pahit lama, manis sikit, pahit balik. Itu garam-garam kehidupan. Perempuan orang-orang lama lagi faham pada saya budak-budak ini nak bercakap kat depan ni. Sayyidina Ali karramallahu wajhah penuh satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Sayyidina Ali. Sampailah rumah, masa tu Sayyidina Ali tak ada, yang ada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Pasangan muda ni, perempuan pasangan muda. Sebab tu kita kena guide bila pasangan muda yang baru kahwin, lepas tu ada masalah rumah tangga, kita kena guide. Jangan condemn, jangan ada. Saya minta maaf, ada baru ni ada satu keluarga yang Allah uji dengan masalah rumah tangga sikit, tertekan. Jadi suami dia pun pukul isteri dia. Isteri tengah mengandung, masuk penjara, kena remand. Lepas tu lah kita duduk simbang lah dengan isteri dia, apa cerita semua. Isteri dia dah buat kes semua, report semua. Kalau tak tarik balik kes, insya-Allah suami dia akan dimasukkan mahkamah sabit kesalahan. Tapi bila duduk dalam 2 hari, baru 2 hari, lepas tu dia rasa macam bersalah pula. Kalau suami tak keluar pada penjara, nanti dia seorang, anak 2 orang, umur 5 tahun seorang, umur 5 tahun seorang, 4 tahun seorang, dalam perut 6 bulan. Dia kata pening kepala macam mana nak buat ni. Akhirnya dia buat keputusan untuk tarik balik report. Sebelum tu saya tanya dia, apa cerita, macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana suami ni memang kerap pukul ke? Dia kata tak, suami ni tak biasa pukul. Ini kali suami dia pukul sampai teruk, sampai masuk hospital dia. Sebab apa? Rupanya isu dia duduk dalam rumah, bila lepas kahwin, duduk sekali dengan mak saudara, sepupu, rumah pusaka. Jadi satu rumah tu ramai. Jadi antara perkara yang Nabi SAW ajar kepada kita, bila kahwin, anak kita menantu duduk rumah asing. Duduk rumah asing. Tak apa, dia nak ziarah ke ramai, tapi rumah duduk asing. Sebab tu kalau perempuan pergi Madinah, Masjid Nabawi, perempuan pergi Raudah kan, masuk Raudah, ingat lagi tak belah kiri Raudah tu dia ada Babun Nisa sebelah kiri. Lepas tu perempuan akan nampak Babun Nisa tu masuk tu sebenarnya rumah siapa mula-mula tu? Rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Rapat sebelah tu ialah makam Rasulullah, betul? Makam Rasulullah tu adalah rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sebelah dengan rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lepas tak duduk sekali. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah duduk satu rumah, Nabi duduk satu rumah. Kerana apa? Nabi nak ajar pada kita, anak-anak nikah duduk asing. Dan kalau duduk sekali macam-macam, baru je 2 hari nampak dah buruk menantu ni, boleh buat wrestling. Kata baru 2 kahwin. Ya Allah, ini bukan menantu, ni hantu. Ya Allah, tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab duduk sekali. Sebab tu duduk asing. Anak kita menikah, suruh dia duduk asing. Kita support dia daripada sudut moral dia. Mungkin awal baru nikah dia punya ekonomi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sendiri, rumah sebelah rumah Nabi. Sayyidina Ali orang susah.
Bila Nabi mai hari tu, Fatimah seorang dalam rumah. Maka Nabi SAW tanya pada Sayyidatuna Fatimah, wahai Ali, wahai Fatimah, mana Ali? Kata Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah, ada salah faham sikit antara kami ni. Sayyidina Ali merajuk, dia keluar rumah. Biasa jadi kan, lelaki merajuk, dia keluar rumah. Biasa kan, jangan risau, perempuan jangan risau. Dia keluar pergi mana? Dia pergi mamak. Dia tunggu member-member dia mai, lepas tu duduk gelak-gelak, ha, tak ada benda dah kat rumah tu. Dia gelak-gelak kat, kat kedai mamak. Dan balik rumah relax, tak ada apa, kena 3-4 batang rokok. Biasa je tu, orang lelaki macam tu. Ini sifat dia. Dia stres-stres gitu, dia keluar. Bukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar. Dan dia bukan macam kita lah, bukan macam orang zaman lah. Kita keluar pergi mamak, duduk lepak kawan, tak. Nabi SAW bila Fatimah tu Zahra kata Sayyidina Ali keluar kerana berlaku perselisihan antara mereka, maka Nabi tanya para sahabat. Maka kata mereka tak jumpa Sayyidina Ali. Nabi kata tolong cari Sayyidina Ali. Maka satu orang sahabat datang, ya Rasulullah, aku dah jumpa Sayyidina Ali. Dekat mana? Duduk tengah iktikaf dalam masjid. Ini sahabat. Bila ada masalah rumah tangga, dia cari masjid, dia ambil wudu, dia solat taubat, lepas tu dia rehat, tenangkan fikiran, iktikaf dalam masjid. Nabi SAW dengar, Nabi terus pergi tengok dekat bahagian-bahagian tiang dalam Masjid Nabawi, dan Nabi tengok memang Sayyidina Ali tengah tidur. Masa tu serban Sayyidina Ali, dia nak tidur, dia buka serban dia letak atas dada dia. Lepas tu bila dia mengiring, serban tu jatuh kena tanah. Masjid Nabawi dulu bukan kapet macam ni, tanah, lantai dia tanah. Sebab tu Nabi SAW bangun daripada sujud, dan Nabi kan kita selalu solat kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat apa? Kita sapu muka. Nabi sapu muka sungguh. Kita sapu muka sebab ambil sunnah, sebab Nabi buat. Nabi sapu muka sebab apa? Ada tanah kat dahi, ada tanah kat hidung, Nabi bersih. Kita pun buat juga. Sebab apa? Kita nak ambil sunnah tu walaupun tak ada tanah, sebab kita nak itibak apa yang Nabi buat tadi. Tuan-tuan, bayangkan Nabi SAW tengok Sayyidina Ali duduk tidur. Nabi saja duduk kacau. Nabi duduk, Nabi kata, ya Aba Turab, ya Aba Turab, istayqiz ya Aba Turab. Ni, wahai bapa tanah, wahai bapa tanah, manggil wahai bapa tanah. Nabi panggil wahai bapa tanah sebab apa? Sebab kat serban tu penuh dengan tanah. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, tak ada panggilan setelah daripada itu yang lebih aku suka. Kalau orang nak panggil aku lebih daripada Abu Turab. Lepas pada itu orang semua panggil Sayyidina Ali Abu Turab, ya Abu Turab, bapa tanah, bapa tanah. Sebab Nabi panggil dia dengan Abu Turab. Nabi nak tenangkan Sayyidina Ali. Biasa pasangan muda baru menikah. Pernah satu hari Sayyidatuna Fatimah mengadu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, kau tengoklah keadaan tangan aku, kerana kerak menguli tepung, dan tangan aku telah terhakis, maksudnya tangan dah jadi kasar, dan kerana kerak angkat air telaga, berbirak habis leher dengan tali. Dan hari ni kita kadang-kadang buat kerja rumah, macam-macam kita buat. Masak, lepas masak basuh kain, lepas basuh kain nak berak, lepas nak berak abang pula berak, lepas tu macam-macam lah. Siang urus anak-anak, malam urus suami, macam-macam urusan. Kita jadi aduh ya Allah, stresnya lah kehidupan. Bila lah habis kehidupan, penatnya lah hidup. Kadang-kadang macam tu kita rasa. Fatimah tu Zahra manusia. Sayyidatuna Fatimah tu Zahra perempuan, macam perempuan semua. Dia ada perasaan, dia ada emosi dia. Bila dia mengadu pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, aku melihat Nabi telah bawa pulang beberapa tawanan perang. Jumpalah dengan Nabi dan minta kalau Nabi bagi untuk meringankan, memudahkan kerja kamu. Sayyidatuna Fatimah dengar seronok dia, dan pergi rumah ayah dia sebelah rumah Nabi SAW, ketuk rumah Nabi dan ceritakan tentang masalah dia, nak minta satu orang untuk membantu kerja rumah dia. Apa Nabi kata? Sayyidina Ali sendiri yang riwayat hadis ni. Nabi SAW, aku akan bagi kepada kamu wahai Fatimah satu perkara yang lebih baik daripada hamba ni. Janganlah kamu tidur, melainkan pada malam kamu selesaikanlah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Berapa ramai para isteri dan suri-suri rumah yang buat kerja ni, yang buat zikir, yang amal zikir ni sebelum tidur. Ulama bagi tahu siapa saja yang amal tasbih Fatimah sebelum tidur, esok pagi dia akan bangun dengan kekuatan 2 orang hamba. Nabi tak bagi pelayan.
Kerana apa? Ada hadis Nabi yang lain lebih kurang mafhum, Nabi menyebut amalan yang tertinggi ialah syahid dan di bawahnya ialah khidmat. Amalan tertinggi ialah syahid, di bawahnya ialah khidmat. Nabi sengaja tak mau bagi hamba kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra kerana Nabi tak mau sikit pun khidmat Sayyidatuna Fatimah Zahra kurang pada rumah dia. Setiap daripada titisan air, setiap daripada makanan, setiap daripada masakan, setiap daripada khidmat yang kita buat dalam rumah kita, seluruhnya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi tak bagi hamba, Nabi bagi amal, Nabi bagi amalan, supaya Sayyidatuna Fatimah Zahra jadi makin kuat. Dalam keadaan bila makin kuat, dia akan terus berkhidmat sampai bila? Tak lama. Perkahwinan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali tak lama, lebih kurang 8 tahun disebut dalam sirah. Kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra wafat 6 bulan setelah kewafatan Nabi SAW. Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika perang Uhud. Lepas perang Uhud, Nabi balik perang Uhud, Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah Zahra tahun ke-3 Hijrah, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi wafat Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia. Sebab tu masa mereka tak lama, tetapi kisah kehidupan mereka ajaib. Kehidupan yang sangat berkat, kehidupan yang sangat dicemburui oleh ramai daripada orang-orang Islam ketika tu. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, ini puan-puan sekalian, ini ada antara amalan yang juga kita boleh amal. Kalau mampu kita cuba amal amalan ni. Mungkin puan ada yang dah amal. Pernah dalam Hayatus Sahabah diceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajah dalam keadaan yang sangat lapar. Biasa rumah cucu Nabi, anak Nabi, menantu Nabi lapar biasa. Sayyidina Ali pernah bila balik pada perang, Nabi bahagi-bahagi ghanimah dekat sahabat, pakat dapat ghanimah. Sayyidina Ali dapat segenggam kurma. Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, segenggam kurma ya? Sedangkan orang lain dapat macam-macam. Nabi SAW bila dengar Sayyidina Ali macam komplain sikit lah tentang segenggam kurma saja, maka Nabi SAW beritahu, wahai Ali, ambil gelas, isikan dengan air. Sayyidina Ali isikan satu bekas dengan air. Nabi SAW beritahu, wahai Ali, berdiri kat atas batu kat tengah panas tu ke? Nabi nak ajar Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali bangun berdiri di atas batu yang panas tadi sambil pegang cawan air tadi. Maka Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, sekarang tolong ceritakan kepada aku nikmat-nikmat yang kamu rasa daripada gelas air yang sedang kamu pegang. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, panas ni, macam mana aku nak cerita, panas ni. Wahai Ali, begitu keadaan mahsyar nanti, keadaan yang begitu panas, kita kena cerita semua benda yang kita buat, nikmat yang Allah bagi dekat atas dunia ni. Di akhirat ni semua kena cerita. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua sebelum dan selepas apa yang Allah bagi, yang kita lupa dan kita ingat, semua Allah akan cerita. Balil insanu ala nafsihi basira. Dan Allah akan serahkan kita untuk kita dipertanggungjawabkan apa yang kita buat dulu. Tangan akan cerita apa yang dia buat dulu, dan kaki akan cerita apa yang dia buat dulu. Setiap daripada zahir kita akan cerita segala yang dia buat dulu. Walau alqa ma'adhira. Hari itu kata Allah, semua alasan mereka akan bentangkan, dan setiap alasan tu Allah akan patahkan. Tak ada alasan. Antara benda yang paling rugi ialah orang yang berkhidmat dekat rumah dia, tapi dia makin jauh daripada Allah. Adakah orang yang berkhidmat makin jauh, dia tak dapat Allah tapi makin jauh daripada Allah? Ada, ramai. Sebab apa? Dia khidmat tapi dia duk mengungkit. Ya Allah, mak baru je sapu sampah ni, ya Allah, ya ampun ni. Ya aku lagi seorang-seorang aku rendam dalam air lagi ni. Aku baru sapu sampah kat situ tadi. Ya Allah, tengok adik pula duk main apa, guna marker buat tulisan grafiti kat dinding. Baru cat semalam. Astagfirullah, mak baru cat semalam. Harap kat walik hampa, ayah hampa tu mampuih dinding rumah ni berkulat teruk. Mak baru cat, ya Allah, lagi ada yang kena lagi, aku bos seorang-seorang tu sampah lagi. Dia mula sebab apa? Perasaan hati, dan dia akan main rasa, ya Allah sakit jiwa. Dan itulah ujian, itulah keadaan.
yang mana Allah Subhanahu wa taala bila nak terima sabar. Bila sabar yang Allah terima? Bila kali pertama Allah uji. Masa Allah uji, mula-mula sekali keluar pada mulut dia. Tu. Orang lelaki pun sama je, bukan orang bapa, orang lelaki pun sama je. Orang lelaki antara cabaran dia ialah masa drive kereta. Drive kereta, orang bapa pun sama lah. Kereta silang depan dia. Masa tu menyerap dia main. Dia main, ya Allah, mesti perempuan. Minta maaf. Biasa macam tu, orang lelaki macam tu. Saya terus terang, tak tanya Ustaz Rizal, orang lelaki, tapi dia tutup muka sikit. Apalah. Orang lelaki memang macam tu. Orang lelaki dia memang, Allah ni mesti perempuan ni, bawa kereta teruk sangat mesti perempuan ni. Saya tak macam tu. Saya potong dulu. Kalau teruk sangat saya potong. Saya pun tengok, lah perempuan betul lah. Sama juga perempuan. Dia main perasaan. Dia apa? Sebab apa? Allah Ta'ala hadirkan ujian dengan hati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5. Aku akan uji kalian dengan ketakutan. Macam-macam kita takut. Takut ini, takut itu. Ju', kelaparan, kekurangan harta benda, anfu, dan keadaan jiwa, hati ni, ujian hati yang jangan lepas. Dan anfs, ujian hati. Thamarat, buah-buahan, tanam-tanaman, harta benda. Allah kata ini ujian semua ni. Lepas ni insya-Allah Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Khabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila Allah Ta'ala timpakan ke atas dia satu-satu musibah, dia tak cepat melenting, dia tak cepat mengamuk. Walaupun dia marah, dia tarik nafas, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Hal ni patut yang kita duk baca. Bila Rabi'atul Adawiyah, masa kenal kan? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Saya nak tutup dengan kisah ni insya-Allah. Rabi'atul Adawiyah, satu orang wanita, dia tak menikah. Rabi'atul Adawiyah tak menikah. Bukan sebab dia tak mau menikah. Jodoh tapan Allah daripada Lauh Mahfuz. Ada orang yang dia ikhtiar nak menikah 3-4 kali dah bertunang, tak menikah. Lah kali meninggal. Dan memang dalam Lauh Mahfuz dah tertulis dia tak ada jodoh atas dunia ni. Tetapi perjalanan dia mencari jodoh itu ialah perjalanan pahala untuk menyempurnakan hadis-hadis Nabi. Semua untuk Allah kira sebagai pahala. Rabi'atul Adawiyah, kecintaan dia terlampau hebat kepada Allah dan Rasul, sehingga jiwa dia teramat-amat tenang. Hari ni saya nak ajak perempuan semua kita jadi macam jiwa hati Rabi'atul Adawiyah. Betapa tenang hati Rabi'atul Adawiyah. Kita kalau orang masuk perompak masuk rumah kita boleh relax. Tiba-tiba saya pergi balik rumah, wa na'udzubillahi min zalik, semoga Allah jauhkan kita daripada benda ni, Allah lindung kita. Contoh, saya bagi contoh, balik lagi tengok ada perompak dalam rumah. Masa tu boleh tak kita relax? Pegang dada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masya-Allah. Boleh tak? Tak boleh. Saya sendiri pun kan, kita akan jadi hormon dalam kata perempuan belajar biologi, dia ada satu hormon nama dia hormon adrenalin. Hormon tu akan dirembeskan. Masa tu jantung akan duduk. Masa tu emosi akan risau. Masa tu peluh mula keluar. Masa tu perasaan berkecamuk. Masa tu dia mula cari handphone. Nak tahu iman kita tahap mana bila Allah uji, apa benda mula-mula kita cari? Berapa ramai orang bila diuji, handphone dulu mula-mula, update status, hantar WhatsApp, call. Sepatutnya sifat kita ini, kita ambil semoga peristiwa yang berlaku pada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah menjadi sebahagian daripada benchmark untuk kita tiru. Bukan senang ini ceritalah, boleh sembang, boleh cerita, tapi kita cubalah semampu mungkin. Lepas ni kalau kita rasa nak mengamuk, nak marah, nak stres, ingat cerita ni. Allah Ta'ala uji.
Satu ketika perompak masuklah rumah dia. Ketika tu dia tak ada kat rumah. Perompak ni selalu dia akan rompak rumah-rumah orang kaya, rumah-orang yang berpotensi. Dalam bahasa rompakan dipanggil tiger hunt. Dan dia akan buat penyelidikan dulu. Rumah ni bila dia keluar, bila dia masuk, orang kaya ke tak, harta apa, target, maksudnya ada benda, achievement yang dia nak dapatkan. Tetapi tak tahu pun masalah perompak tu. Tapi ini mungkin pilihan Allah kepada dia. Di zaman Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anhu. Bila Imam Syafi'i wafat, antara orang yang solatkan jenazah Imam Syafi'i ialah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, wali Allah yang cukup hebat, satu orang wanita yang cukup taat. Perempuan perompak tu masuklah rumah Rabi'atul Adawiyah, rumah wali. Ada apalah rumah wali kan? Tak ada benda nak rompak. Dia tengok cari, tak ada barang yang berharga untuk dia rompaklah rumah tu. Akhirnya dia pun jadi stres. Dia pun kata tak apa, barang tak ada, orang aku ambil. Makna dia apa? Dia tunggu Rabi'atul Adawiyah balik. Dia dah nekat, dia berazam, dia nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah. Perempuan Rabi'atul Adawiyah sampai rumah. Penyerompak tadi keluar, terus dia tutup pintu rumah, dia kunci pada dalam. Kemudian dia ugut Rabi'atul Adawiyah untuk berzina dengan Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita, tuan-tuan, perempuan sekalian, kalau kita, Allah, saya sendiri pun bukan hak perempuan, hak lelaki pun, dia lain macam. Hak belajar taekwondo ke, hak belajar silat ke, hilang habis semua. Habis ilmu-ilmu tu mungkin dah hilang habis. Sebab apa? Dia main, ni perasaan khauf, ni perasaan takut selain daripada Allah ni. Kalau ada, kita akan rosak kat dunia ni. Dekat akhirat habis hancur. Rabi'atul Adawiyah betapa tenang hubungan dengan Allah. Perompak tadi keluar, ugut nak berzina dengan dia. Perempuan, dia cuma kata apa? Dia kata dengan syarat. Tu dia, orang ugut nak berzina, dia bagi syarat. Syaratnya ialah, aku minta untuk berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian tunaikan dulu solat taubat 2 rakaat. Lelaki tadi, perompak tadi kata senang sangat syarat dia ni. Baik, aku setuju. Lepas solat taubat lagi boleh berzina. Dia pun pergi bilik air, ambil wuduk. Ketika tu Rabi'atul Adawiyah siapkan tempat dia, di mihrab dia, di tempat dia biasa solat, di tempat dia biasa beramal. Perempuan, kita kena buat macam tu. Kat rumah kita, kita kena ada satu tempat khusus. Untuk situlah kita salat, situ kita duduk baca Quran, situ kita baca ta'lim, situ kita buat amal-amal kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Dengan ahli keluarga kita, kita himpun, ini tempat dia. Kita siapkan rumah kita ada mihrab khas untuk kita berhubungan, sehingga malaikat pun kenal, ni di tempat dia. Rumah ni ada tempat dia. Ini tempat majlis ilmu rumah ni, majlis zikrullah. Sehingga tempat ni akan mengeluarkan cahaya. Dalam hadis disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, para malaikat akan nampak daripada langit seperti mana kita nampak bintang-bintang dekat langit berkelip, bercahaya. Macam tu malaikat akan nampak di bumi. Rumah-rumah yang ada majlis zikrullah akan bercahaya dan malaikat akan kenal rumah-rumah tu. Rabi'atul Adawiyah siapkan mihrab tadi, tempat salat. Tadi lelaki tadi pun selesai wuduk. Kata Rabi'atul Adawiyah, dah kamu boleh solat kat sini. Lelaki tu pun pergi kat situ dan dia angkat takbir Allahu Akbar. Bila dia angkat takbir, Rabi'atul Adawiyah kat belakang kat tangan, ya Allah, lelaki ni telah memberikan jasad dia kepadamu dan aku menyerahkan hatinya kepadamu, wahai Allah. Lelaki ni salat taubat 2 rakaat, selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing belakang. Bila dia pusing belakang, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah tanya, macam mana sekarang ni, nak berzina ke tak? Lelaki tu kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Kerana salat taubat 2 rakaat, kerana berdiri di tempat mihrab yang biasa diduduki oleh satu orang yang berhubungan dengan Allah, lelaki ni solat taubat 2 rakaat, pusing, terkuih rasa nak bertaubat pada Allah, dan dia telah keluar dan tinggalkan Rabi'atul Adawiyah. Kata ulama, lelaki itu masuk rumah tu sebagai perompak, tetapi keluar sebagai wali Allah. Kerana apa? Kerana Rabi'atul Adawiyah hubungan dia cukup rapat dengan Allah. Orang yang ada hubungan dengan Allah ni, perempuan, kita tengok dia pun kita rasa lain, kita rasa sejuk, tak cakap lagi. Baru tengok dia, baru duduk dengan dia, baru duduk dalam majlis dia, kita rasa ya Allah, tadi macam-macam masalah, tapi bila kita dengar sikit perkataannya, kita rasa ya Allah, selesai dah masalah.
Okay dah ni, okay, insyaAllah dah mula lapang sikit dah jiwa. Perempuan, syarat dia ialah bentuk hubungan dengan Allah seperti mana Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah membentuk hubungan dengan Allah. Rumah dia dipenuhi dengan para malaikat. Malaikat ni kita tak nampak, tapi malaikat ni kita boleh rasa. Sebab tu kata ulama, kalau malam Lailatul Qadar kita solat kan, Allahu Akbar, tiba-tiba mai rasa sayu ya. Padahal kita pun tak faham kita baca apa dalam surah tadi. Surah solat tu kita nak baca surah, kita pun tak faham surah apa, tapi dia mai sayu, mai rasa nak menangis, mai rasa sebab. Kata ulama, kita sedang disentuh oleh malaikat. Sebab tu bila majlis dalam rumah kita sering kali dilakukan Al-Quran yang istiqamah, sering dibacakan di tempat tu, malaikat akan kenal. Pukul sekian-sekian sekali dia akan duduk di situ. Masa sekian-sekian dia akan duduk di situ. Para malaikat akan berkerumun ramai-ramai duduk dalam rumah dia, dia tak nampak. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadirkan para malaikat bertenggek sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun jutaan masalah yang dibebani di bahu dia, ketika dia baca Quran, dia angkat tangan berdoa duduk majlis zikrullah, ta'lim, ketika tu dia rasa bahagia sangat, dia rasa sebab nak menangis. Kerana apa? Kata ulama, dia disentuh oleh malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian diterus beristiqamah di atas jalan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun bersama-sama dengan dia. Para malaikat akan berada di sekitar dia. Para malaikat akan menenangkan jiwa dia. Para malaikat akan kata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kami datang bawa khabar gembira untuk kamu syurga. Allati kuntum tu'adun, kerana inilah yang Allah telah janjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami akan jadi peneman-peneman kamu di dunia. Wa fil akhirah, dan kami akan menanti untuk jadi peneman kamu juga di akhirat nanti. Daripada dunia berkawan dengan malaikat, kita tak nampak kawan-kawan kita di dunia. Di akhirat nanti kita nampak malaikat. Dekat akhirat nanti kita semua akan nampak malaikat. Wajah rabbuka wal malaku saffan safa, bukan kita dalam syurga. Ketika di mahsyar nanti pun kita dah nampak malaikat akan datang bersaf-saf. Lepas tu kami orang ketepuk dahi. Orang kata, ya Allah, habis dah dunia ni. Apa yang aku dah buat dah, betapa banyak kerugian. Kenapa aku tak ambil peluang untuk beribadat mentaati Allah di dunia? Ya Allah, hari ni habis dah. Kenapa hari tu mereka nampak malaikat? Ahli neraka akan bercakap dengan malaikat zamaniyah, malaikat yang jaga neraka, yang cukup kejam, yang cukup zalim, kerana mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka buat kerana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keras, kasar, ghilazun syidad, Nabi Allah sebut dalam Quran. Keras, kasar malaikat dalam neraka. Mereka nampak malaikat-malaikat ni tanya, dulu tak ada orang bagi peringatan ke atas dunia sampai kamu boleh ada kat sini hari ni? Mereka kata, dulu kami diberi peringatan, tapi kami ingkar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita pamanah. Allah mudahkan kita untuk kita menyempurnakan setiap daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada beberapa hadis yang kita baca daripada bab walimatul urus pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita, insya-Allah. Okay, sebelum saya tutup ni, insya-Allah saya nak iklan sikit. Kita doa sama-sama, insya-Allah. Ada iklan, ada nota sikit daripada Kak Zan. InsyaAllah sepupu beliau, Mariana Taha, berada di hospital, tidak sedar sepenuhnya, ada macam-macam penyakit. InsyaAllah kita doa sama-sama nanti, insyaAllah. InsyaAllah nanti sahabat saya dekat luar nanti, puan-puan, ada kita siapa nak dapatkan kitab Bahtera Perkahwinan Serta Nikah ni, ada sikit, ada bawa 5 ada 5 je kat luar sana. Saya tinggal sebab apa, ingat online. Saya ingat dekat online kan, tu tak jumpa perempuan, jadi saya pun tak bawa lah. Hak sikit tu memang dah ada dalam kereta dah. Apa tu ada sikit lah buku-buku doa, doa-doa musibah apa semua, yang belum ada lagi boleh dapatkan dengan sahabat saya. Dan insya-Allah nanti ada satu kertas kosong dekat depan sana. Saya insya-Allah berazam, berniat untuk tunaikan umrah sebaik saja dibuka nanti. Dibuka ni package boleh Saudi lepas, immigration Malaysia lepas,
InsyaAllah antara flight yang pertama saya azam untuk pergi. Jadi perempuan yang ada niat untuk tunaikan umrah, masa yang terdekat boleh tulis nama. InsyaAllah nanti kalau kami ada maklumat-maklumat yang terkini untuk umrah yang terdekat, kami akan blast WhatsApp pada nombor-nombor perempuan yang diberikan pada sahabat saya nanti, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala terima. Dia rindu sangat. Tu saya ada sahabat saya jual perfume Rindu Raudah, perfume. Saya terbau itu, mula bau macam tak ada apa, tiba-tiba jauh-jauh bau, ya Allah, bau Masjid Nabawi, bau kapet Raudah. Tahu saya beli 20. Dia tak beli 20 tahu. Sebab apa? Dia rindu dia tak tahu lah. Kata kita tak boleh nak cerita lah. Perempuan yang selalu turun Mekah Madinah faham lah perasaan tu macam mana. Kita duk tak tahu solat dekat makam Nabi, solat dekat dengan makam para sahabat, duduk dalam suasana tempat yang Nabi duduk berjalan buat dakwah. Dia rasa lain. Jadi perempuan yang ada yang betul-betul yang ada nak yang terdekat, insya-Allah boleh tulis lagi nombor masing-masing nama. InsyaAllah nanti sahabat saya akan update kalau ada yang terbaru yang akan kami gerak untuk tunaikan umrah, insyaAllah. Dan kita doa sikitlah, semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada perempuan sekalian, insyaAllah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sudah pandang kami, ya Allah, kami tahu Kau sedang pandang kami dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Walaupun tangan yang diangkat oleh kami berlumuran dengan dosa, ya Allah, kami angkat tangan ni, ketuk pintu rahmat dengan keampunan Kau, ya Allah. Tolonglah tutup aib kami depan saudara-saudara kami, ya Allah. Tolong tutup aib saudara-saudara kami depan kami, ya Allah. Jadikan kami berhubung baik di atas dunia ini dan bersatu menjadi jiran Nabi SAW di akhirat nanti. Kami malu dengan Kau, ya Allah. Di saat nikmat tak pernah henti Kau bagi pada kami balas dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Kadang-kadang perkataan kami tajam melukakan hati hamba-hamba Kau yang lain, ya Allah. Kadang-kadang akhlak kami buruk, jauh daripada menyimpang daripada akhlak Nabi SAW. Kadang-kadang dakwah kami tak macam dakwah Nabi, gelak dan ketawa banyak lebih daripada tangisan dan doa. Ya Allah, kami malu dengan Kau, kami malu dengan Nabi, ya Allah. Kalau di akhirat nanti Nabi SAW berpaling daripada kami, mana kami nak lari pada hari itu, sedangkan di dunia ni kami telah terpisah dengan benteng 1400 tahun masa yang begitu tepat. Ya Allah, kami angkat tangan dengan keinginan untuk dapatkan keampunan daripada Kau. Tolonglah ampun dengan kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa guru-guru kami, sahabat handai kami, ya Allah. Ampun dosa umat ni, ya Allah. Kami tak pandai nak didik anak kami, ya Allah. Di kalangan anak kami ada yang tergelincir, yang sibuk dengan dunia sehingga mengabaikan akhirat, ya Allah. Ada yang tinggalkan salat, ya Allah. Ada yang tak tutup aurat, ya Allah. Ya Allah, kami angkat tangan, ya Allah, meminta, mohon sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau dengan penuh tadarru' hati yang rendah, ya Allah. Tolonglah selamatkan anak-anak kami, ya Allah, ahli keluarga kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, daripada segala kemaksiatan, termasuk diri kami, ya, kemaksiatan yang kadang-kadang menghancurkan kami. Kau selamatkanlah kami, istiqamahkan kami mati dalam kerja agama dan kerja dakwah dan kesibukan amal ibadat dan kesibukan sunnah Nabi, ya Allah. Ya Allah, tolong terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah, tolong terima kami, ya Allah. Gunakan kami untuk agama sebelum kami mati, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah. Khusus pada hari ini doa kami, ya Allah, untuk saudari kami, ya Allah, Puan Mariana Taha yang sedang berada di hospital, ya Allah, yang keadaan tak sedar, dalam keadaan diuji dengan macam-macam penyakit, ya Allah. Ya Allah, Kau bagi kesembuhan pada beliau. Kau bagi kesembuhan pada semua saudara-saudara kami yang Islam yang sedang diuji dengan ujian atas dunia ni sehingga mereka tak mampu untuk keluar daripada ujian tu. Kau yang bagi ujian, Kau yang selesaikan, ya Allah. Kami serahkan segala-galanya kepada Engkau, ya Allah. Di kalangan kami yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami, ya Allah. Kau selesaikanlah masalah rumah tangga seluruh orang Islam dalam dunia ni, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau lancarkanlah. Allahumma arzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilik. اللهم يا رب الناس أعذب البأس واشفيه أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك ما غدر إلا سقم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا الله.
اللهم لا عيش إلا العيش الآخرة. اللهم يا رب الناس، اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد. ربنا آمنا بما أنزل اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.